Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Assalamualaikum dan kembali lagi kita dalam malam puaka. Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali dalam Zaf channel. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat. Dan lagi pula dah COVID ni kan. Janganlah selalu keluar. Tinggal je dekat rumah. Tetapi malam ni mesti ramai yang tanya, Zaf, apa studio Zaf lain? Jangan membongak sangat. Ini bukan studio. Ini dekat outdoor. Dan ada sebab kenapa Zaf nak bawa korang dekat outdoor macam ni kan. Salah satu sebabnya kita nak, orang cakap, ambil mood lain sikit lah, mood yang berbeza sikit. Dan sebab utama Zaf berada di luar sekarang ni, pada malam ni khas untuk semua geng puaka di luar sana. Kalau korang nak tengok konten yang agak berbeza, yes, korang patut tengok konten pada malam ni sampai habis. Sebab apa? Sebab hari tu Zaf, biasalah kalau korang yang mengikuti video Zaf sebelum ni, banyak kiriman email yang orang kirimkan yang cakap ada gangguan santau, ada gangguan yang ahli keluarga tak suka antara satu sama lain lah. Ada yang macam, member hantar kepada kawan, ahli keluarga hantar apa semua kan. Tak kurang hebat dia guys. Sebab tiba-tiba ada seorang YouTuber ni, tiba-tiba dia DM Zaf dekat Instagram. Dia cakap, Zaf, konten Zaf ni terbaik lah, sepatutnya ramai lagi subscribe. So korang yang mana belum subscribe, subscribe dulu lah. Iklan sikit. So dia cakap, Zaf, saya ada kisah yang agak seram yang saya nak kongsikan. Dan sebab itulah untuk pertama kalinya Zaf berada di luar. Zaf nak jumpa dia sendiri supaya dia sendiri yang berkongsi pengalaman seram dia dengan semua geng puaka. Jadi kalau korang dah bersedia, jangan lupa Zaf already available on Spotify. Pergi je, dengar, layan kan. Sebelum tidur ke apa, tak payah tengok YouTube pun tak apa, macam biasa. So tak nak lengah masa, kita teruskan guys dalam malam puaka. Let's go guys. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua geng puaka. Seperti aku janjikan, aku ada berjumpa dengan seseorang. Seseorang ni agak misteri. Misteri tak adalah misteri sangat. Dia dikirakan sahabat YouTube lah. Dan seperti yang korang nampak di sebelah aku ni, jangan takut. Bukan saka, tetapi adalah seorang YouTuber juga. So, apa khabar? Shadows? Tak adalah, kita santai-santai lah. Santai. So, cuba bro terangkan dekat semua geng puaka. Orang semua nak tahu. Tak, tunggu habis dulu. Semua orang nak tahu siapakah jejaka di sebelah ni. Jejaka misteri. Okey, silakan. Okey, so nama aku Shadows, dari Shadows channel. Di mana dalam channel aku ni aku banyaklah berkongsikan kisah-kisah misteri, paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku yang dalam dunia ni. Mix. Campur. Campur sebab kadang-kadang misteri dia ada jenayah. Dan jenayah dia mungkin ada paranormal. Yes. Nice. Of course. Berlainan sikit. Okay. So dah berapa lama dah? Dah berapa lama dah? Okay, so YouTube ni? So far dalam YouTube ni dalam lebih kurang 2 bulan, 3 bulan macam tu lah. Baru lagi. So ada tak apa-apa yang nak cakap kat geng puaka ke kan? Okay. So subscribe ke? Alright. So number one, kepada semua viewers Zaf channel, aku mengucap terima kasih kerana sudi panggil aku untuk buat interview ni kan. Sembang-sembang, santai-santai semua. Terima kasih. And pada semua viewers juga yang tengah menonton sekarang, aku pun macam aku cakap tadi, aku pun salah seorang YouTuber. So korang pun kalau mana yang minat dengan kisah-kisah yang variety, jenayah, misteri, paranormal, korang bolehlah ke channel aku and korang boleh tengok, nilai sendiri. And kalau korang suka, korang boleh subscribe. Kalau korang tak suka, macam itulah. Kalau tak suka pun subscribe. Yes. Kita support local YouTuber. Correct. So pada malam ni korang subscribe tak subscribe,
khas untuk korang. Aku bawakan shadows. Okey, tapi sebelum kita start lah aku ada soalan personal lah yang aku nak tanya. Okey, mana datang shadows tu? Oh, panjang cerita dia. Pendek kan? Shadows ni dia bayangan. So bayangan ni orang selalu kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Misteri lah. Misteri. Yes, misteri. Actually. Ah, Okey, teruskan. so misteri. So macam dalam channel aku banyak sentuh benda-benda macam ni, sebab tu aku namakan shadows. Wah. Simple lah. So orang boleh expect konten daripada Hey Shadows ni sesuatu yang misteri sikit. Correct. Jenayah sikit apa Betul. semua. Menarik. Rugi kalau korang tak subscribe. Tetapi okey, kita tak nak buang masa dah. Pada malam ni kenapa Shadows nak jumpa aku? Apa sebab engkau nak jumpa Zaf sangat ni? Okey, so kenapa aku nak jumpa Zaf channel tekan ni? juga. Tak, so kenapa ni? Semangat. Betul, semangat. So kenapa aku nak jumpa ni? Sebab dan channel Zaf channel ni banyak kisah-kisah seram semua benda kan. So macam dalam channel semua seram, and then macam tadi aku cakap ada isu-isu santau, isu-isu sihir, semua benda tu. So part ni aku nak ambil kesempatan mana aku nak berkongsi dengan korang semua viewers dekat luar sana, pengalaman aku sendiri. Pengalaman sendiri. Lah, bukan cerita orang. Bukan. Selalu kau cerita orang, biasalah cerita orang kadang-kadang boleh betul, kadang-kadang tak boleh betul. Macam aku memang benda ni berlaku ke atas diri aku dan keluarga aku sendiri. Okey. And aku sampai hari ni still ingat, ibarat macam benda tu baru berlaku semalam, padahal dah bertahun lah. Allahu And Akbar. memang bukan sesuatu yang manis lah. Bab-bab sihir ni, santau ke apa benda, bukan sesuatu yang manis. So, pengalaman yang bakal dikongsikan bersama geng puaka dan juga bersama Zaf channel pada malam ni kira khas lah ni. Khas untuk Zaf channel lah ni. Memang khas. Tak ada cerita kat mana-mana lah. Tak ada. Kalau Tak ada dalam konten aku, tak ada mana-mana. Memang khas untuk Zaf channel. Oh, cantik lah. Kita pun dah ada lagu raya daripada security. Sibuk betul lah. Okey, so tak nak lengah masa, kita pendengarkan pengalaman ataupun kisah seram daripada Hey Shadows, guys. Alright Zaf, so kisah macam cakap tadi, kisah yang aku nak kongsikan pasal isu sihir, santau ni semua kan. So untuk aku ceritakan kisah ni, aku kena pergi all the way ke origin story dia lah, supaya viewers semua faham. And tak ada macam plot-plot kosong tiba-tiba kenapa macam ni, kenapa macam ni. So aku akan cerita apa yang sebelum berlaku, ketika berlaku dan selepas berlaku lah. Okey, untuk cantik, penerangan. Cantik. Okay. So sebelum semua sihir ni, so basically aku tinggal dululah. Benda ni berlaku pada tahun 2004 macam tu. Tahun 2004. Lama dah. Lama lah. Okay, time tu umur aku baru dalam 14 tahun lah. 14 tahun. Okay, so time tu kita orang stay dekat Shah Alam. Alright, so macam biasalah, bapak aku bekerja, mak aku full suri rumah, and then aku pun time tu stay sekolah menengah lagi. Alright, so over time bapak aku rasa macam asyik kerja bawah orang, semua boring kan. So maybe nak start business. Okay, niat nak start business lah. So pada awalnya bapak aku tak involve sangat sebab dia still maintain dengan pekerjaan dia. Alright, tapi mak aku start lah dengan time tu awal lagi warung biasa, warung ikan bakar kat kawasan rumah tu. So warung ikan bakar, so semua okey, tak ada apa-apa. Dekat Kuala Lumpur? Shah Alam. Shah Alam. Dekat Shah Alam. Okay, so awal-awal okey lah, biasalah, orang tak kenal bisnes lagi, so benda tak pick up lagi lah. So lama-lama dalam sebulan dua macam tu, buat orang dah tahu ada bisnes ikan bakar semua benda, dan ramai lah customer semua datang. And lepas tu bapak aku tengok, okey, bisnes tu makin pick up. So bapak aku buat keputusan untuk resign daripada tempat kerja dia, untuk berhenti lah, untuk support full 100% buat full time lah bisnes ni. Okay, so lepas tu dah lama dalam warung ikan bakar tu semua kan, everything. And then time tu pula tiba-tiba opportunity, peluang datang kepada dua ibu bapa aku, di mana diorang dapat tender dekat kilang, di mana diorang boleh membuka bisnes diorang lagi, kedai makan dekat situ untuk pekerja-pekerja kilang kat situ lah. Kilang tu buat apa? Kilang tu basically kilang kereta, part-part skater dekat Shah Alam juga. Okay. So diorang banyak manufacture barang-barang macam spare part kereta, enjin kereta. Okey. Apa kena tak okey. Mat. Family kau jual apa ni? Ikan bakar ke jual kereta? Okey, so family aku jual ikan bakar. So dalam kereta? tak, bukan. Kat warung biasa. Okey.
And kebetulan ada customer tu, dia stay dekat, bukan stay, dia kerja dekat satu kilang ni dekat Shah Alam. And time tu kilang tu tak ada siapa-siapa buka apa kedai makan. Kan kat kilang semua ada kafeteria, semua benda tu kan. Okey. Oh, baru kafeteria. Okay. Oh, belum sampai part tu. Belum lagi, baru nak masuk. Okey. Alright, terus. Okey, so ada dapat tender kafeteria dekat kilang dekat Shah Alam ni. So parents aku pun macam okay, agree. And disebabkan diorang perlukan lebih manpower, so mak aku panggil lah adik-adik dia, abang dia semua join sekali lah masuk bisnes. Okay. So ni kira family business lah. Family business, yes. So semua setuju, diorang pun okay lah. Dah set menu apa nak makan, everything, apa nak masak and all that. So okay, fine. So pada awalnya semua nampak macam tak ada apa-apa. Business pun alhamdulillah pick up. Ramai yang datang makan, semua puas hati dengan makanan. Ikan bakar pula. Yes, correct. Ikan bakar. Dan pula bukan ikan bakar, ada rendang lah, nasi lemak lah, banyak. Kira nasi berlauk lah, masakan Melayu semua. Yes, lah. correct. Oh, lagi-lagi pula pada tahun 2004 kan. Kita bercakap tahun 2004. Macam sekarang aku boleh cakap dah banyak lah peniaga ikan bakar. Tapi betul. Pada tahun tu untuk orang jual makanan berlauk, sedap. Yes, correct. And then plus dekat kilang lagi, and then tempat kafeteria. So memang kau akan dapat crowd yang kat kilang. Kalau kilang tu ada 1,000 lebih orang, mau untung kan macam tu kan. So alhamdulillah macam aku cakap tadi, bisnes agak maju, ada keuntungan daripada semua benda tu. And kebetulan dapat lagi tender. So kira dapat dua kafeteria kilang. Dia ada kilang satu, kilang A, kilang B. So parents aku dapat lah dua tender ni. So lagi berkembang. Rezeki. Dan time ni lah part yang aku boleh katakan tak manis lah. Alright. So lepas kita dah biasa tengok crowd customer yang datang dekat kantin untuk makan makanan semua, everything all, tiba-tiba ada sampai satu tahap ni kita orang semua perasan tak ramai customer datang makan. Mungkin ada 1-2 ataupun tak, aku boleh ingat lagi tak sampai 10 orang makan. Customer? Yes, customer. Itu sehari? Dan penurunan daripada segi customer ni sudden ke ataupun dia ada macam minggu pertama dah start kurang, minggu kedua dah start kurang, ataupun sehari 2-3 hari tu dah banyak dah? Dia sehari 2 jam tu berlaku. Contoh macam hari ni tiba-tiba aku ada ramai customer. Lepas tu besok drop contoh like 50%, and then hari ketiga drop lagi dalam 20%. Banyak. So dalam masa 3 hari macam tu boleh nampak penurunan customer yang ketara gila. So pada time tu kita orang fikir okay, mungkin masakan ada something wrong ke, ada benda tak kena ke apa kan. So kita orang improve lah. Try tanya pendapat pekerja semua nak masakan apa semua. So diorang macam bagilah pendapat diorang. Tapi still makin lama kita orang perasan customer makin berkurang tau. So dah jadi macam pelik. Yes, correct. Memang pelik. Sebab aku sendiri lepas sekolah, aku akan tolong mak bapak aku turun berniaga sekali. And aku sendiri pun rasa macam something's not right. Yes, ada betul. Benda yang tak kena ni. Sebab untuk kalau semua masakan okey kan, kita jaga kualiti. Pelik lah kalau customer tiba-tiba tak nak datang kan. Betul. Betul lah. Betul. Lagi-lagi pula aku expect kedai family kau memang banyak lah regular customer. Betul kan? Memang betul. Memang ada banyak regular. Tapi itulah macam aku cakap tadi, ramai sangkut kat situ. Regular pun tak datang Ya, regular pun tak datang. Okay. Dan lepas tu ni aku tak tahu ada kaitan dengan sihir yang berlaku atau impact yang berlaku. Tapi cara benda ni berlaku nampak macam ada kaitan dia tau. So benda ni semua terbongkar ataupun nampak lebih luas bila satu hari ni niaga buka hari Isnin, malam Ahad dapat seram ni. Malam Ahad, aku, adik aku, pakcik aku semua time tu tengah enjoy Jom Heboh. Time tu Jom Heboh setiap hari Ahad. Legend. Ada tak game poker yang sempat Jom Heboh? Kalau sempat tu dah tua tu. Betul. Sebab tu aku ingat lagi setiap hari Ahad, bukan setiap hari Ahad lah, tiap berapa bulan macam tu hari Ahad memang confirm ada Jom Heboh. Betul. And time tu kita orang semua bergelak lah, ketawa semua macam-macam. Tak tahu ada seorang pakcik aku ni lagi lah, dia bila ada part-part dangdut lah, dia pun excited gila. Gilik lah, menari-nari semua, enjoy. Tak nampak macam ada petanda-petanda pelik tau. Okay.
Datang keesokan harinya, time diorang nak buka warung ni, time on the way nak pergi ke kilang tu, pakcik aku ni bagi tahu dekat bapak aku, sebab keadaan bisnes semua, dia cakap dekat bapak aku, don't worry, be happy. Lama. Dia macam ada satu lagu. Tiba-tiba, don't worry, be happy. Okay, time tu dia still nampak okey. Pakcik aku still nampak macam tak ada apa-apa, still okey. Okay. Sesampainya dekat kilang tu, time tu tak pasal-pasal dia kata dia sakit dada. Dia sakit dada And pakcik aku yang lagi seorang, adik dia, kata, okey, ni nak kena bawa pergi klinik, pergi check lah, sebab nampak macam teruk sangat. Sesak nafas. And kebetulan adik ayah aku ada dekat area situ. So dia cepat-cepat ambil pakcik aku ni, nak bawa pergi hospital lah untuk check. Namun sayangnya dalam perjalanan ke hospital, sebab jam dekat area Shah Alam tu, jam, pakcik aku ni buka keluar pula. Buka pintu keluar. Buka pintu keluar dalam keadaan sujud dekat jalan tu, tengah-tengah jalan tu, sebab jam kan. And time tu dia terus meninggal. Innalillahi. Dia meninggal dekat situ. Berapa umur pakcik? Time tu umur pakcik aku dalam 40-an dan tu lah. Tak ada sebelum tu tak ada rekod yang keluar masuk hospital ke? Tak ada. Sepanjang sebelum kejadian ni, tak ada rekod sakit jantung, tak ada rekod sakit dada. Dia sihat walafiat, tak ada masalah apa pun. Dan tiba-tiba terus meninggal. Sebab dia awalnya dia rasa sakit dada yang teramat sangat. And dia ingat angin tersangkut dekat kan rasa jantung, bila so dia ingat angin ke apa kan. Sekali bila bawa pergi hospital, check, dia orang kata angin akmar. Meninggal sebab angin akmar. Mengikut hospital, angin akmar lah. Akmar, betul. So time tu family semua terkejut dengan insiden tu. So kita orang decide untuk tutup kedai untuk seminggu macam tu. So pakcik aku ni dibawa balik ke Perak untuk dikebumikan. And lepas dah selesai semua majlis semua, kita orang pun balik ke Shah Alam. And bila balik ke Shah Alam, time tu kita orang dah sampai, elok nak masuk rumah, kita orang ada satu ikan flower horn tau. So siapa yang korang tahu, time tu flower horn ni memang famous lah. Ikan peliharaan paling famous, especially kalau orang-orang yang bukan Islam orang-orang bukan Islam, diorang akan bela ni sebab nak ambil nombor ekor. Kononnya ikan tu akan ada nombor lah yang dekat tu. Dia punya sirik. Dia punya sirik tu. So katanya ada nombor semua lah. So okey lah. So okey, maaf kepada yang tak tahu apa itu ikan flower horn. Ikan flower horn ni dia macam ada benjol sikit dekat dia punya kepala tu. Macam dah terhantuk, dah terhentak macam tu, ada benjol sikit. Dan aku ingat lagi pada zaman dulu, keluarga aku pun ada bela ikan flower horn ni. Sebabkan ayah aku minat bela-bela ikan ni, daripada akuarium kecil sampailah besar kan. So flower horn ni aku boleh cakap dulu trend lah boleh jadi trend lah. Hampir ke semua ayah-ayah kita pun semua memang minat lah ikan ni kan. Tak kisahlah sama ada untuk nombor ekor untuk nombor ekor ke kan. Tapi kadang sebab minat je, tak adalah, kita tak adalah nak main nombor ekor kan. Jangan kita orang Islam jangan berjudi nampak. Di setiap cerita mesti ada mesej yang ingin disampaikan. Okay, so macam aku cakap tadi, yang aku lepas dah selesai semua upacara pengubumian arwah pakcik aku tu, lepas tu aku pun balik, kita semua balik Shah Alam balik. And time kita masuk rumah tu, flower horn yang kita orang bela punya lama dah bela, mati. Mati. Okay. So ramai mungkin akan tanya, yalah seminggu tak ada kat rumah, mungkin sebab tak bagi makan ke apa. Yes, ada kemungkinan, tapi kita orang dah prepare, make sure that makanan tu semua terjagalah untuk ikan tu. Sebab kita orang pernah je tinggalkan ikan tu beberapa minggu, hari pun, tapi still elok lagi. Hidup, tak ada masalah. Tapi kali ni kita orang balik, ikan tu mati. And bila kita orang nak ambil ikan tu keluar daripada akuarium tu, hidup balik. Tak, lagi pelik kalau hidup balik. Tapi dahsyat juga kalau boleh, untung lah. Itulah. So bila hantar angkat tu, sebelah ikan tu biasa. Sebelah lagi ibarat macam lebam lebam yang biru-biru hitam, macam kau kena tumbuk dengan cubit apa kan. Dia nampak macam ikan tu kena hentak dah teruk lah. Dah teruk. So kita orang pun pelik lah, apa hal ikan flower horn je ni kan.
So time tu tak fikir apa, tak fikir lah jenis orang nak sihir kita ke apa kan. Mungkin kebetulan semua benda ni kan. Nak So, cakap fine. lemas pun ikan. Betul. Mungkin dia lemas kat luar. Mungkin dia keluar ke apa nak makan. Boleh jadi, boleh jadi. So okay fine, kita orang dah buang ikan tu semua. Benda pelik start jadi tau. Contohnya start macam ada kerenggangan dalam rumah. Rumah panas kan? Rumah rasa panas, selalu macam ada gaduh sesama keluarga. Sebab pakcik aku pun stay dengan kita orang kat dalam rumah tu. Ada macam tak boleh bertentangan mata lah. And then ada je yang macam tak kena lah. Semua tak kena. Sikit punya hal gaduh. Sikit punya hal gaduh. Is it normal ke? Is it normal ke kalau rumah tu ada gangguan? Orang cakap rumah tu memang akan panas. Okay. Memang akan macam So kalau gangguan tu aku tak apa-apa sure daripada segi contoh macam rumah tu ada jin ke apa kan. Okay. So ada kemungkinan tak ada daripada isu tu lah. Tapi ni nampak lain sebab apa? Aku kenal keluarga aku. Dia orang bukan jenis yang kalau hal benda sikit-sikit macam lupa beli ikan bilis ke apa, tapi gaduh macam lupa tertinggal duit dekat satu tempat ke apa. Punya gaduh dia ekstrim tau. So aku time tu pun walaupun aku baru 14 tahun tapi aku still rasa pelik lah. Keluarga aku semua dah start behaving macam ni. Tapi aku tak rasa apa-apa impact lagi tau. So fine. Lepas dah dalam sehari dua macam tu dah balik, kita orang start okey lah, business kena start balik lah kan. Kalau tak macam nak cari makan semua kan. Betul. So start business. So pakcik aku set up semua barang-barang semua. Tengah dia set up, time tu dia terjumpa ular berwarna hitam dekat bawah meja makan, tempat persediaan makanan semua. Kiranya dalam rumah. Tak. Sorry, dekat kedai tu. Dekat kedai kat kilang tu. Oh, ni kejadian kat kedai. Ni kejadian kat kedai lah. Okey. Okay, so dia tengah set up makanan semua and then dia nak ambil sesuatu daripada bawah meja tu. Tengah dia nak ambil tu, time tu baru dia terdengar macam ada bunyi kan, yang ular bunyi. Yes, betul. Betul. Dia dengar. Standby. Hidup lah, ular hidup. Ular hidup ke ular mati? King Cobra bukan? Black Mamba. Hitam. Black warna Mamba. hitam. Very rare tu. Betul. Tapi aku rasa bukan Black Mamba. Tapi kawasan kedai tu dekat hutan ke? Ada semak-semak tak ada nak kata hutan untuk dia macam ular masuk memang susah lah. Aku tak cakap susah tapi sepanjang berniaga tak ada lah. Sepanjang niaga tak ada. Itu first time tu. Itu first time. Ular tu. Tapi ular tak ada dia nak patuk ke apa, dia duduk macam lilit lepak. Tapi dia bagi macam amaran lah yang kau dah masuk kawasan yalah, aku ular kan. So time pakcik aku tunduk kan, ambil, dia nampak tu dia terkejut lah kan, ular hitam. So pakcik aku yang seorang ni memang kuat agama. So dia dah rasa tak sedap ni dah terkena sebab ular hitam dekat kedai makan. Dia tak rasa sedap, dia ambil. Dia tak tahu, aku tak tahu macam mana dia tangkap ke atau apa. Tapi apa aku ingat dia bunuh ular tu sebut. Dekat situ kat dia bunuh. Dekat situ. Okey. Dia bunuh, matikan, lepas tu buang jauh-jauh lah ular tu. Yalah. So pakcik aku dah cakap kalau ada ular hitam tu mesti ada benda lain juga. Memang tak kena. So pakcik aku start selongkar semua bawah-bawah. And time tu dia terjumpa lagi satu benda. Apa tu? Dia kain kuning. Sup bunjut. Sup bunjut. Kain kuning berlilit, dalam tu ada paku, ada macam rambut lah, apalah, kapas, apa benda semua tu. Pakcik aku dah pegang benda tu. Pakcik aku cakap, ini jumpa dekat bawah dekat bawah area ular tu tadi. Tempat ular tu. Tapi pakcik aku kena korek-korek lah. Dia tersorok, cantik punya sorok lah. Memang kau takkan sedar benda tu ada kat situ, melainkan kalau kau betul-betul kosongkan tempat tu. Seram mat. Yes. Seram. Yes. So dia punya reaksi time dia jumpa tu memang terkejut lah sebab satu kau pegang benda tu kan, rasa macam kalau apa-apa kan kena, satu hal pula kan. Betul. Kita yalah lagi pula kita yang tak ada ilmu banyak kan. Datang bermain pula dengan benda yang dihantar. Betul. Yalah. Bahaya tu. Yang risau takut time kita pegang tu benda tu tiba serang kita apa kan. Kita tak tahu mana hidup kan. Betul, dibanding paku macam tu kan. Ular tadi. Kan. Dia kena attack dalam sup bunjut. Nak cerita yang memang malu. Betul. Kan memang tak jaya. Kadang okey, ini lagi satu dalam kita melawak ni. Kadang bila kita bagi tahu orang kan. Sebab tu orang cakap, aku pernah dengar ada orang cakap kalau rumah kita ni kadang-kadang ada gangguan ke apa kan. Pertama sekali kita jangan cepat sangat sebar kan. Sebab
yelah, mulut orang kita tak tahu. Betul. Kan nanti orang buat mulut, buat cerita yang tak elok kan. Betul. Dah jadi fitnah apa semua. Betul. Kan. So apabila okey dah jumpa sok bunjut ataupun benda yang dihantar tadi tu, So macam aku ambil, macam aku buka benda tu, bila dia nampak semua benda-benda tu, dia baca ayat-ayat dia bakar habis. Bakar habis, yang paku tu semua dia buang lah. okey. Elok dia buat benda tu, datang satu pekerja kilang kat situ. Time ni petang. Petang, sama. Petang. Semua kejadian tu semua berlaku pada hari yang sama. Okey. Elok dia dah bakar semua, dia dah buang. Seorang pekerja kilang keluar daripada kilang tu, and time tu dia lalu, dia kata, kedai buka. Bayang dari pagi sampai petang, bila pekerja tu keluar, baru dia cakap, kedai buka. Padahal kedai tu memang buka, tak tutup pun. Ya Allah, kira itu efek dia. Yes, itu efek dia. Oh, inilah yang orang cakap kadang kedai tutup ni. Yes. Ni lah dia. Aku time tu aku tak berapa nak percaya, sebab aku pun kecil lagi time tu kan. Tapi bila nampak dengan mata sendiri, dengar dengan telinga sendiri, Yalah. baru dapat tahu, memang betul benda macam ni boleh butakan orang tak nampak yang kedai tu buka. And the best part is, pekerja tu kata, ingat kedai ni dah tutup lama. Sudah. Kiranya dah lama. Dah lama. So kira time yang customer berkurangan kat kedai tu, diorang ingat kedai tu tengah dalam tempoh penutupan. So bila dah tak ada orang datang makan dekat area situ, diorang ingat kedai tu completely dah tak ada lah. Padahal ada je makanan semua kat situ, air untuk prepare bagi minum semua ada. Tapi diorang tak sedar, diorang tak nampak benda tu. Kira daripada situlah baru dapat tahu yang rupanya daripada kes yang customer semua tak datang tu, itu dah daripada tempoh tu dah berapa lama? Tu dalam lebih kurang sebulan macam tu lah, sebulan dua macam tu lah. Kira sebulan lebih customer ataupun pelanggan ingat kedai tutup. Yes. Itu reason Bayangkan, aku pun sendiri tak boleh nak brain. Tak boleh nak situasi. brain weh. Lagi kita bukannya setiap hari bukan hobi. Betul. Benda ni bukan hobi, bukannya macam aku semalam kena sihir. Lepas tu next week pula, ni sihir lain pula. Dia bukan hobi kan. So, yalah, untuk kita pun susah tau nak percaya benda-benda ni. Betul. So and then macam especially macam aku, pengalaman aku sendiri bila aku dengar semua benda ni, memang sesuatu yang luar biasa. Sampai pakcik aku pun dah tak boleh nak faham macam mana benda ni semua boleh terjadi tau. Siapa yang sekejap kita akan bersambung selepas ni guys. Jadi kepada geng puaka, apa yang aku nak beritahu, kau dah okey okey. Bila kita bercerita, aku first kali nak minta maaf lah kalau kadang saudara Shadows kita, saudara. Okey, bro Shadows kita ni ada masanya dia terhenti kejap sebab bila kita bercerita, tak kisahlah makhluk daripada alam sebelah ni, terutamanya kisah-kisah yang melibatkan sihir ataupun ilmu hitam ni, dia lain lagi pula buat kat luar kan. Sekarang pun kalau korang tahu dah pagi lah sekarang ni. Jadi dia adalah beberapa gangguan ataupun aura yang tak sedap. Jadi aku just nak bagi tahu, kalau korang nampak ataupun terdengar apa-apa, tinggalkan komen dekat bawah tu. Manalah tahu kan korang ada terdengar bunyi-bunyi ke apa, tinggalkan komen kat bawah. So let's go, kita terus. Okey dah okey. Alright, okey. kita teruskan. Alright, so sambung tadi. Mana tadi? Banyak sangat ni. Okey. So lepas yang pekerja kilang kata kedai tak buka everything all, so pakcik aku dah buang semua benda-benda tu. And then okey lah, balik rumah and then bincang lah apa nak buat, macam mana nak elokkan lagi lah. So okay fine, pakcik aku amalkan ayat-ayat ruqyah semua untuk pulihkan semangat. And then untuk pulihkan semangat kat kedai tu semua. And alhamdulillah nampak nampak improve lah. Nak customer dah start datang balik, nampak perbezaan lah. Nampak perbezaan. Dan pekerja tu semua tanya benda sama lah. Dah lama buka, dah tutup kenapa? Tiba buka semua. So pakcik aku explain, tapi tak bagi tahu apa-apa yang berkenaan dengan sihir ke apa benda. Dia just cakap tak ada, actually ada je, mungkin korang tak sedar semua benda tu lah. Okay. Tapi benda ni tak selesai kat situ lagi tau. Sebab apa? Sekarang masalah daripada kedai tu sekarang dah ada ke rumah.
Astaghfirullahaladzim. Dia habis kat kedai tapi benda tu still melekat kat rumah tau. Okey. So- Dia adakah tempias ataupun benda ni dia tuju ke perniagaan ataupun tuju ke keluarga? Okey. So nampak sangat benda ni sekarang dituju ke keluarga tau. Oh, tu yang okey. And then pakcik aku lepas dia baca, dia tengok semua keadaan, pakcik aku dapat rasakan benda ni sebenarnya ditujukan kepada kedua ibu bapa aku. Okey, tapi disebabkan ada macam, dia kata macam benteng atau pelindung atau macam tu yang patut kena kat kedua ibu bapa aku, tapi terkena first arwah pakcik aku Yang meninggal. Okey. and ada kemungkinan besar terkena ikan dalam akuarium tu. Sebab pakcik aku cakap jangan sangka binatang macam peliharaan macam kucing ke ikan ke apa, diorang pun tak ada efek tau. Actually diorang pun ada efek gak tau. Diorang pun ada peranan diorang masing-masing lah. Lagi ada orang cakap binatang-binatang ni lagilah dia boleh nampak benda ni betul, semua kan. betul. Okey Okey. Okey, alright. So dia ibarat macam terpias lah kena dekat pakcik aku dengan ikan dalam akuarium tu. Okay. So bapak aku fikir okey, mungkin dengan berpindah rumah akan selesai benda ni. So bapak aku tak nak pindah jauh-jauh, dia cari rumah yang berdekatan dengan area situ juga. Okey. So kebetulan jumpa satu rumah tu. So fine, dah deal semua, kita nak pindah lah. So time tu still tahun yang sama, 2004 juga. Okay, time pindah tu, time nak pindah, ya Allah aku cakap dengan kau, dia punya susah nak keluar perabot-perabot dalam rumah tu. Macam ibarat ada sesuatu tak nak bagi lepas kita orang keluar dari rumah tu. Contohnya almari aku sebenarnya satu orang boleh angkat. Tak besar pun, almari tu kecil je. Tapi pada hari yang kita nak pindah, nak keluar, bawa keluar almari tu, dekat hampir 3-4 orang angkat keluar. Almari kosong. Punya berat nak Kayu bawa ke? turun. Kayu bukan nak kata kayu yang tebal ke apa, tapi Nipis kayu lah. nipis lah. Memang boleh angkat seorang lah, tak ada hal lah. So 3-4 orang nak angkat turun dari atas tingkat atas ke bawah. Elok keluar daripada pintu rumah. Almari tu hampir tercampak tau. Sebab apa? Benda tu ibarat macam berat. Bila keluar rumah, benda tu jadi ringan. Oh, kira kawasan rumah tu je. Kawasan Kira dalam ada- rumah tu. Macam ada sesuatu yang tak nak kasih. Yang tak nak kasih keluarga kau keluar daripada rumah tu. Betul. Oh, berat Memang tu. kacau lah. tu. Memang kacau. So semua perabot pun sama juga. Bila dalam rumah tu berat, bila elok keluar semua okey. Ya Allah. So tu dah satu hal lah. And then bila dah sampai ke rumah baru, dah letak barang semua, everything all, and kita orang sedar yang perniagaan dekat kilang tu, kedai makan tu dah makin macam tak menjadi. Sebab orang pun dah start macam tak nak pergi dah. Ada yang datang, ada yang Ada yang tak datang. So tak tahu nak apa sebab. So bapak aku buat keputusan, sebab apa, kos untuk beli barang, and then orang beli pula, orang yang nak beli makan semua tak balance. So kos kau naik tapi kau punya untung tak ada. So dah start merugi kan. So bapak aku cakap okey, terpaksa tutup lah. Tamatkan perniagaan tu. So teruk dia buat ni. Memang teruk. So ingat, lepas buat semua tu dah habis, tapi still tak selesai lagi. Sebab apa? Elok pakcik aku kata nak confirmkan, kata betul nak tutup. Pakcik aku pun balik ke Perak semua. Tinggal aku, adik aku, mak bapak aku macam biasalah. Kita berempat. So ingat semua akan beransur pulih lah. Tapi tak agak, still ada isu. So sekarang nampak lagi ketara yang di mana benda ni memang tuju dekat kedua ibu bapa aku. Sebab apa? Mak aku tak boleh pandang bapak aku, bapak aku tak boleh pandang mak aku. Bila pandang, diorang rasa nak gaduh. Okey. Macam ada je yang tak kena. And yang lagi menjedihkan, time tu umur aku 14 tahun, kebanyakan barang kita orang, barang rumah, barang perabot, semua habis, terpaksa dijualkan sebab nak survive. Nak survive, nak cari duit. So lepas first perniagaan kan, first dah terkena tu perniagaan yang selama ni jual ikan bakar yang okey, dah tutup. Lepas tu pakcik meninggal kan, tak puas lagi sehingga kan keluarga kau pula. Yes,
keluarga aku pula. And aku cakap benda ni dia sampai satu tahap kita orang dekat rumah memang dah tak ada apa-apa dah. Semua barang perabot dah dijual. And yang paling menyedihkan sampai hari ni lagi aku still ingat and bagi aku satu kenangan yang agak perit Korang boleh bayangkan nasi lemak yang RM1.50 yang tu, yang kecil, paket kecil tu, kau buka kan dia macam segitiga kan. Illuminati kan? Illuminati. Orang cakap nasi lemak Illuminati kan? Nasi lemak Illuminati. So nasi lemak tu macam tu, kau potong 4. Astaghfirullah. Kau potong 4 sebab apa? Satu untuk bapak aku, satu portion untuk bapak aku, satu portion mak aku, adik aku dengan aku. Kira sampai tahap nak kena catu. Yes. Sampai tahap makan nasi lemak pun potong 4. Betul. Sampai tahap macam tu. And then yang paling ngeri disebabkan tak ada makanan. So kuah kari ayam tak silap aku. Time tu mak aku ada duit sikit untuk masak. Sampai hari ketiga ke hari keempat kuah kari tu dah boleh rasa dah macam nak basi And kita orang terpaksa makan sebab apa? Dah memang tak ada duit memang dah tak ada apa-apa dalam. Orang-orang cakap dalam keadaan ni lah bukan tersedak terdesak. Terdesak. Yes, susah betul lah ayat tu. Allahu Akbar. Okey, dalam keadaan terdesak sampaikan kari jelah orang cakap bukannya kita ni senang kan. Lagi pula dah terkena sampai tahap macam tu. Betul. Huyo. Memang bagi aku tahun 2004 tu adalah satu kenangan yang sampai hari ni aku ingat. And yelah bermacam-macam isu lagi yang dekat rumah tu. Akhirnya mak aku dapat nasihat daripada kawan dia untuk pergi berubat, untuk buang apa-apa benda yang dihantar tu dihantar and then naikkan semangat balik lah. So bila dah dibawa ke ustaz untuk check everything, berubat, so mak aku amalkan beberapa ayat selama beberapa bulan bukan minggu setengah orang minggu, hari dah okey lah. Ini berbulan-bulan. And alhamdulillah benda tu beransur pulih. Alright. And then ibarat macam ustaz tu bagi tahulah, nak tanya, nak tahu tak siapa yang buat benda ni. Yes, ni yang tak abang ni. So kira nak tahu. Inilah punca. Yes. Lahanat kan. Geram pula aku. Aku yang dengar ni pun geram tau. Betul. Kan sebab yalah 2004 aku ada pengirim yang macam kau DM aku kan. Pengirim yang dah tahun 2020 pun dah terkena, masih lagi terkena gangguan sihir yang macam mana kau kena, yang macam mana keluarga kau kena. Itulah orang cakap dia tak kisah kan. Dia tak kisah. Zaman dulu ke, moden ke kan. Ilmu hitam ni pun dia macam gadget jugalah. Dia cakap dia pun evolve. Betul. Dia pun ikut peredaran masa tu yang daripada telefon bimbit pun kadang kita boleh terkena kan. Betul. Dari jawab telefon dah berapa ramai yang especially kena santau. Kena santau, jawab telefon je jadi biul. Betul. Kan? Tu yang takut tu. Okey. So apa ataupun siapa dalang di sebalik sihir ni? So dalang dia. So dalang di sebalik kesemua kejadian ni yang inilah diberitahu orang yang punca dia. Punca dia yang diberitahu oleh ustaz berubat ni merupakan kawan baik mak aku sendiri. Ya Allah, kawan baik tu. Orang cakap tidur sebantal, pergi sana pergi sini, gosip, makan orang cakap boleh sepinggan lah. Kan? Betul. Yang memang tak pernah disangka. Betul. Kadang-kadang benda macam ni kita selalu tak sangka lah, sebab kawan rapat semua kan, kita tak fikir yang dia akan tikam kita. Itu yang takut. Kadang kita fikir jauh. Kita fikir maybe lah ada customer ke, kalau tak pun orang yang tak kenal kan. Betul. Yang tak suka perniagaan kita, keluarga kita kan. Tapi akhirnya tak payah pergi jauh orang cakap. Kadang orang yang rapat tu lah yang kita tu yang orang cakap keep your enemy close. Closer than your best friend. Correct. Betul. So semua benda ni bila diberitahu, so time awal lah sebelum kita masuk, sebelum diberitahu lah, tak nampak apa yang pelik pun. Kawan baik mak aku ni nampak macam biasa je kan, tak ada apa-apa. Tapi lepas diberitahu baru kita orang terfikir ataupun tersedar yang setiap kali kawan mak aku ni datang rumah, mata dia akan meliar tau. Dia akan tengok perabot, dia akan tengok TV, dia akan tengok dapur, dia selalu tanya soalan-soalan yang macam kursi ni beli berapa, harganya berapa, busybody yang jenis nak tanya hal yang tapi time tu sebab
fikir kawan macam biasa lah, macam kita sembang-sembang biasa kan. Kau beli ni yalah. berapa, kau beli ni berapa kan. Tak ada apa-apa pun. Betul. So time tu bila fikir balik, barulah tersedar, barulah tertangkap Chenny punya Apa kawan. Chenny punya kawan sanggup tikam belakang. Yalah. And then plus dengan mak aku dengan bapa aku buka perniagaan, and nampak perniagaan pula time awal tu maju, and then mendapat keuntungan yang banyak. Lagi lah Yalah, sakit hati. lagi sakit hati. Lagi sakit lagi hati. panas bontot orang cakap member tu. Yalah. So lepas dah berubat, alhamdulillah boleh nampak perbezaan. Alhamdulillah. Perhubungan antara keluarga dah nampak elok. Tapi time tu still sebab dalam proses pembaikan lah kan. So still tak ada bapa aku still tak dapat nak cari kerja lagi, still dalam kesusahan lah. Orang cakap side effect lah. Side effect dia lah. Tapi alhamdulillah keluarga belah ayah aku banyak bantu. And then ni aku tak tahulah berapa betul ataupun kata orang, mungkin salah satu rezeki yang dihantar lah oleh Allah kan. Yalah. So pada satu hari, satu malam ni, datang seekor kucing ke rumah kita orang. Kucing ni dia ada 3 warna, and nampak macam ada orang bela. So kita orang try cari tuan dia lah, tapi tak ada orang pun yang nak claim. Kita tak pernah nampak kucing ni apalah. So disebabkan kesian, kita orang okey lah, kita bela, tapi kita orang tak bawa masuk rumah, kita orang letak kat luar. Takut. Sebab still takut lagi dengan insiden tu. Yalah. So kita orang letak luar. And then kebetulan pula malam tu hujan ribut. Benda ni berlaku dekat penghujung 2004, and siapa yang ingat tahun penghujung 2004 ada berlaku gempa bumi yang kat area Shah Alam Kelang, boleh rasa gegaran dia. Time 2004 ni. Sampai gempa bumi dia time buat. Tu, tak ada sampai macam tu, dahsyat. Bukan sampai tak. gempa bumi tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena. Tu saja nak apa recall balik zaman aku tu. Aku dah takut dah cerita ni kan. Dahsyat Betul. Betul dia punya itulah, black magic dia kan? sampai macam tu kan. Tsunami semua bagai. So kebetulan. Kebetulan guys. Kebetulan So disebabkan apa, peti malam hujan lebat semua, so kesian kat kucing tu, kita orang bawa dia masuk. And bila dah bawa masuk, ada rasa macam kesian yang nak bela kucing tu. Kita orang tak plan pun nak bela kucing. So end up decide, okay lah, kita orang bela. Seeloknya kita orang bela and start jaga, bagi makan everything all. Tiba-tiba bapa aku dapat call, dapat pekerjaan, and then kita orang boleh nampak rezeki kita orang makin pulih, makin elok. And then alhamdulillah lepas tu kita orang pun berpindah ke KL. Kita ada satu rumah dekat KL. Kita orang stay tu sampai hari ni. Sampai hari ni. And kucing tu dengan keluarga kita hanya like 5 tahun lah. Nampak macam elok, bapa aku dah stable. Dah stable everything. Kucing tu meninggal. Tapi aku tak boleh nak cakap kucing tu bawa rezeki. Tu mungkin asbab lah. Yes, asbab. correct. Asbab yang Allah hantar untuk pulihkan balik keadaan. Itu kita semua, yalah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Betul. Dan kita kena yakinlah setiap apa yang berlaku, baik buruk, insya-Allah kita kena yakin, kita kena tak boleh lari daripada landasan. Betul. Betul. Kan, niat kita tu hanya kepada Allah, supaya Allah tolong pulihkan. Betul. Lagi dah kena sihir apa semua. Betul. Kan. And also bagi aku lah, ni semua satu peringatan kepada yang kat luar sana, yang mana fikir kita hidup dalam zaman yang maju, zaman teknologi semua benda. Yes. Benda sihir ni bagi aku still jadi. Orang still akan buat. And jangan fikir yang benda ni kampung lah apalah semua, jangan. Orang yang kat bandar pun still impact dengan benda-benda sihir ni semua. So bagi aku pengajaran dia kat sini, number one is kita punya iman lah. Iman kita kena kuat. Satu And then biarlah apa terjadi, syarat kita punya pegangan tu kuat. Jangan kena macam ni lepas tu start buat benda-benda merepek semua. Jangan kita pergi ke arah sihir untuk dengki. Tak payah. Bagi aku satu pengalaman aku sendiri yang aku tak boleh nak bayangkan, and also tak nak kena lagi benda-benda macam ni. Betul. Sebab apa, bila kau dah terkena, dia punya berubat dia leceh, and then dia punya pengalaman dia memang perit. Betul. Sebab tu aku nak share dalam channel Zaf ni. Sebab apa, supaya semua viewers kat sini boleh nampak yang sihir ni bukan satu yang boleh dibuat main-main. Betul. Dia boleh impact keluarga, dia boleh impact nyawa. Tapi ingat, sihir ni semua pun, apa yang berlaku semua
dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, benda tu tak jadi. jadi. So Memang yang tak tu jadi. kena ingat, semua dengan izin Allah. And anggap ni semua ujian daripada Allah. Tu je. Tu yang aku sebab nak. itulah apa yang Shadows cakap tu betul. Menerusi kiriman pengirim semua, geng-geng puaka, korang kena tahu ada sesetengah sihir tu, tak kisahlah kuat ke tak ke, dia hanyalah satu gangguan ataupun satu musibah yang kita boleh ambil. Kalau kita nak ambil baik, dia akan jadi baik. Kita kena berpegang bahawa setiap apa yang berlaku terhadap diri kita, kita kena yakin Allah akan bagi yang lebih baik. Yes. Jangan membalas guys. Jangan membalas. Sebab aku selalu dengar kadang orang bila dah terkena sihir kan, dia pergi balas. Yes. Dia pergi Ni balas. satu lagi. Yes. Dia kena sihir bomoh siam. Betul? Lepas tu dia pergi pula Filipin, bomoh Filipin, bomoh pula bomoh siam ni kan. So dah belaga. So dah tak ada beza. Jadi setiap musibah yang kena tu, betul lah macam Shadow cakap, korang kena berbalik kepada agama balik. Yes. Iman, kena, orang cakap banyak-banyak bersabar dan berdoa semoga Allah jauhkan kita semua daripada gangguan sihir ataupun ilmu hitam ni guys. Jadi last aku nak cakap terima kasih banyak-banyak terima kasih. brother. Okey. Terima kasih Zaf kerana sudi berjemput. Musim-musim COVID ni Yes. baguslah tu yang pakai mask tu. Kita kekalkan persahabatan kita kan. InsyaAllah aku harap korang semua dapat pengajaran daripada kisah pengalaman peribadi Hey Shadow sendiri. Dan jangan lupa kalau korang nak dengar ataupun korang nak support Hey Shadows, aku tinggalkan link YouTube channel Hey Shadows dekat bawah. Korang pergi tekan, okay, show your support. Dan insyaAllah kita doa semoga kita semualah kita semua dijauhkan dan sentiasa dilindungi Allah SWT lah daripada segala keburukan ni lah. Betul. So lagi sekali aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah guys, kita jumpa lagi dalam malam puaka. Yes. Yang akan datang guys. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys.